Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Wan sebab sudi luangkan masa bersama kami. Cikgu sekarang berada kat mana je Cikgu? Saya berada dekat rumah je. Sebab hari ni cuti. Sekarang ni tengah cuti sekolah. Dah mula cuti cuti hari raya yang diawalkan. Kalau ikut asalnya cuti hari raya hari Ahad. Bermula pada hari Selasa dan hari ni memang cuti hari raya lah. Kemarin pun dah cuti, hari Ahad pun dah cuti. Jadi bermula minggu ni cuti seminggu. Kemudian minggu depan bermula kelas secara atas talian lah selama 2 minggu. Kemudian disambung dengan cuti pertengahan tahun 2 minggu lagi. Jadi hampir 5 minggu lah cuti kalau ikutkan. Boleh dengar suara saya? Boleh Cikgu. Okey. Jadi sebelum kita berkenalan sedikit lah dengan Cikgu, kami merupakan pelajar UPSI dan kat sini ada daripada saya tak silap saya ada seorang kot berlainan kuasa daripada kami. Jadi boleh kot kita kenalkan seorang-seorang, kenalkan diri kepada Cikgu. Saya mula dengan diri saya sendiri. Nama diberi Nurul Adila binti Mugim, merupakan semester yang ketiga ISMP Matematik. So boleh teruskan yang lain. Assalamualaikum Cikgu. Saya Nurul Anissa. Saya yang jadi Cikgu Ros dekat sekolah belara tu. Saya juga yang kontak dengan cikgu selama ni. Saya ambil ISMP Matematik. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Anis Nadira, dipanggil Anis. Saya pun dari ISMP Matematik, UPSI. Next yang lain Siti Nur Asma. Tak apalah, bagi saya kenalkan diri. Nama saya Nur Amirah Husna binti Muhammad Sufian. Saya merupakan pelajar matematik, kos matematik. Saya tak boleh kat Cambridge cikgu sebab lain saya agak slow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tu suara saya? Saya Muhammad Muzamil bin Mus. Saya dari kos ISMP Teknologi Reka Berkomputer. Saya sekarang semester 3. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita boleh pergi kepada soalan. Soalan yang pertama berbunyi sebegini. Cikgu, boleh tak cikgu bagi tahu di abad yang ke-20 ni, abad era globalisasi ni kan, apa yang kebiasaan cara guru mengajar kepada murid-murid semasa PDP jalankan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaedah ataupun pendekatan yang saya gunakan bersama dengan pelajar, sebenarnya kita mengajar ini perlulah mengikut aras kemampuan pelajar itu sendiri. Kita di sekolah kita boleh bahagikan pelajar itu kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan pandai, kumpulan sederhana dan kumpulan yang lemah. Jadi setiap kumpulan pelajar ini memerlukan pendekatan yang berbeza. Kebiasaannya untuk pelajar kumpulan pandai dan kumpulan sederhana ni lebih banyak berfokuskan kepada pelajar. Cikgu bertindak sebagai facilitator. Maksudnya sebelum masuk kelas, biasanya kita akan maklumkan kepada pelajar apa tajuk yang akan kita ajar pada hari berikutnya, dan kita minta pelajar bersedia dengan lebih awal. Berbanding dengan kelas belakang, pelajar yang lemah, kebanyakan pelajar ini banyak bergantung kepada cikgu. Walaupun cikgu sudah maklumkan kepada pelajar lebih awal apa tajuk yang akan diajar, namun macam biasalah pelajar-pelajar kelas belakang ini, mereka di rumah mereka tidak ada motivasi, tidak ada kurang dorongan daripada ibu bapa untuk memantau. Jadi kita tidak boleh terlalu mengharapkan kepada pelajar itu untuk buat persediaan awal di rumah. Oleh sebab itu untuk kelas belakang ini lebih banyak berpusatkan kepada cikgu itu sendiri. Itu dari segi pendekatan yang biasa saya gunalah. Maksudnya untuk kelas hadapan dan kelas sederhana banyak berfokus kepada pelajar, manakala kelas yang lemah banyak berfokus kepada cikgu.
Okey, itu untuk jawapan soalan yang pertama lah bagi saya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Antara gaya pembelajaran visual, auditory dan juga kinestetik, mana selalu yang cikgu gunakan semasa mengajar? Dan kenapa cikgu gunakan gaya pembelajaran tersebut? Okey, dalam ketiga-tiga kaedah pengajaran itu sebenarnya saya gunakan, boleh dikatakan kesemua kaedah itu saya guna melalui visual, melalui audio dan juga melalui kinestetik. Sebagai contohnya lah, saya sebagai seorang cikgu yang mengajar subjek sejarah, kaedah visual sangat perlu, terutamanya untuk tarik minat pelajar itu supaya belajar. Okey, ada banyak kandungan yang terdapat di dalam hari ini kita panggil DSKP ataupun buku teks. Ada banyak kandungan, ada banyak isi pelajaran yang boleh kita gambarkan dalam bentuk visual. Sebagai contoh, apabila saya mengajar tajuk berkaitan dengan zaman prasejarah, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, jadi saya akan terlebih dahulu meminta pelajar itu membuat carian di dalam internet, di dalam Google berkait dengan peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada zaman tersebut. Jika saya mengajar tajuk berkaitan dengan tamadun awal manusia seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Huahu, jadi lebih dahulu meminta pelajar untuk mencari apa-apa bahan yang berkaitan, terutama sekali gambar-gambar lah. Contohnya gambar seni bina yang terdapat dalam tamadun Cina, gambar tembok besar Cina, gambar yang terdapat dalam tamadun Indus, contohnya bandar, tajuk yang melibatkan fakta sebagai contoh. Lebih banyak kepada kaedah secara auditory. Maksudnya saya akan lebih memberikan penerangan kepada pelajar itu untuk mereka lebih memahami. Manakala tajuk berkait dengan proses pilihan raya sebagai contohlah untuk subjek sejarah tingkatan 4, dia ada tajuk proses pilihan raya di negara kita. Jadi untuk tajuk ini kita boleh gunakan kaedah secara kinestetik. Maksudnya melakukan simulasi supaya pelajar itu mengalami sendiri. Okay, mengalami sendiri proses pilihan raya supaya pelajar itu didedahkan. Maksudnya pelajar itu tidak hanya mendengar daripada cikgu ataupun hanya menonton melalui video, tetapi kita buat simulasi di dalam kelas supaya pelajar itu mengalami sendiri, dan ini akan lebih memudahkan mereka, pelajar-pelajar ini, untuk memahami. Seterusnya dapat menjawab soalan jika keluar dalam peperiksaan dengan baik sekali. Okay, itu kaedah yang biasa saya gunakan. Maksudnya ketiga-tiga kaedah ni sesuai digunakan, bukan hanya untuk subjek sejarah, tapi pada saya untuk semua subjek. Tetapi disesuaikan dengan tajuk-tajuk yang akan diajar kepada pelajar. Maksudnya tidak hanya fokus kepada hanya satu tajuk sahaja. Okey, itu jawapan saya lah untuk soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Saya nak tanya untuk soalan yang ketiga, iaitu adakah terdapat perbezaan kaedah pengajaran yang cikgu berikan terhadap kelas-kelas yang berlainan, contohnya kelas hadapan, kelas pertengahan dan kelas akhir. Adakah ketiga-tiga tahap kelas tersebut ada perbezaan yang cikgu mengajar? Okey, dari segi perbezaan untuk mengajar pelajar kelas kelas pandai, kelas sederhana dan kelas lemah ni sudah tentu mempunyai sedikit perbezaan lah. Cuma dari segi kalau ditanya kepada saya berkaitan dengan tiga kaedah tadi, iaitu visual, auditory dan juga kaedah kinestetik, sebenarnya ketiga-tiga kaedah itu boleh digunakan untuk ketiga-tiga tahap kumpulan pelajar. Cuma mungkin dari segi bezanya adalah untuk pelajar seperti yang saya dah bagi tahu pada awal tadi, untuk pelajar kumpulan lemah dan kumpulan pandai dan juga sederhana lebih banyak berfokuskan kepada cikgu itu sendiri. Manakala untuk kumpulan yang lemah lebih banyak maafkan saya, untuk kumpulan yang pandai dan kumpulan sederhana lebih banyak berfokuskan kepada pelajar. Maksudnya pelajar itu perlu memainkan peranan yang lebih besar di dalam kelas. Cikgu hanya bertindak
sebagai facilitator, sebagai pemudah cara. Manakala untuk pelajar kumpulan yang lemah lebih banyak berfokuskan kepada cikgu. Cuma yang pentingnya ialah objektif pembelajaran yang ingin dicapai setiap kali PDP diadakan adalah memastikan pelajar itu mencapai objektif. Okey. Yang bezanya mungkin kelas hadapan, kelas sederhana, kita boleh mencapai semaksimum yang mungkin dari segi objektif. Sebagai contohnya untuk subjek sejarah, kita belajar tentang faktor-faktor penjajahan British di Tanah Melayu. Mungkin untuk kelas hadapan tu ada katakanlah 6 faktor. Okey, maksudnya semua pelajar di dalam kelas itu boleh menceritakan ke-6 faktor. Manakala untuk kelas yang lemah, tidak perlulah sehingga 6 faktor, kita boleh ambil sekadar antara 2 hingga 3 faktor sahaja yang perlu dicapai oleh kumpulan pelajar itu. Maksudnya dari segi objektif berbeza berbanding antara kelas pandai, sederhana dan lemah, tapi dari segi kaedah sebenarnya kita boleh gunakan kaedah yang sama. Tidak semestinya kaedah yang kita gunakan untuk kelas depan, kelas pandai, kelas sederhana itu tidak sesuai digunakan untuk kelas lemah. Sebenarnya boleh digunakan, okey, dengan syarat objektif yang ingin dicapai itu boleh dicapai oleh pelajar. Sebab contohnya lah, kalau kita gunakan teknik mengajar secara bergambar dengan pelajar visual, dengan pelajar kelas hadapan, pelajar kelas belakang pun boleh kita guna kaedah yang sama. Ataupun mungkin ada satu tajuk tu, kalau dalam subjek sejarah untuk tingkatan 1, dia ada tajuk berkait dengan seni bina masyarakat tamadun awal manusia. Seperti yang saya sebut tadi, ada piramid, ada tembok besar Cina. Okey, sebenarnya kita boleh untuk kelas hadapan, kita boleh minta pelajar untuk membina model. Okey, bina model binaan tersebut. Maksudnya kita minta pelajar itu sediakan bahan. Cumanya untuk kelas belakang, pelajar yang lemah, kita tidak bolehlah nak minta pelajar sediakan bahan. Sebabnya mungkin mereka ini terlalu bergantung pada cikgu, jadi biar cikgu yang sediakan bahan. Manakala di dalam kelas nanti pelajar itu membina binaan model itu menggunakan bahan yang disediakan oleh cikgu. Itulah maksud saya perbezaan. Maksudnya guna kaedah yang sama, kaedah kinestetik. Pelajar itu buat sendiri, cumanya dari segi penyediaan bahan itu untuk kelas hadapan mereka yang sediakan, untuk kelas belakang kita yang sediakan, cikgu yang sediakan untuk pelajar. Dari segi perbezaan lah, perbezaan untuk kaedah yang digunakan untuk 3 kumpulan pelajar ini. Okey. Okey cikgu, soalan seterusnya, bagaimana cikgu menghadapi cabaran apabila berhadapan dengan murid yang menggunakan gaya pembelajaran yang berbeza tetapi di dalam kelas yang sama? Okey, sebenarnya boleh dikatakan setiap tahun setiap cikgu ni akan berhadapan dengan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza walaupun di dalam kelas yang sama. Contohnya kalau pada tahun ini di dalam satu kelas tu dia ada pelajar yang lebih suka kepada kaedah visual, ada yang suka kepada kaedah kinestetik, ada yang suka kaedah auditory. Untuk tahun hadapan pun sama juga sebenarnya. Dalam kelas itu mungkin ada 3 atau beberapa kaedah belajar mereka tersendiri. Jadi oleh sebab itu sebagai seorang cikgu sebenarnya kita sudah bersedia, sudah ada pengalaman sebenarnya. Apabila dah mengajar beberapa tahun, kita dah ada pengalaman mengajar pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu penting bagi setiap cikgu ini mempunyai rekod, mempunyai simpanan koleksi ataupun kaedah mengajar yang boleh digunakan. Cikgu tidak boleh sekadar kata habis tahun ni habislah. Cikgu tidak ada buat simpanan, tidak ada buat bank koleksi kaedah mengajar. Cikgu kena ada supaya apabila tahun hadapan kita mengajar dalam satu kelas itu, kita dah tahu dah bahawa kelas ini ada gaya pembelajaran yang berbeza dan kita sudah ada dah. Kita sudah ada koleksi, kita sudah ada simpanan, kita sudah ada dalam kepala kita apa yang sesuai untuk kaedah yang akan digunakan untuk pelajar. Walaupun tahun yang berbeza, pelajar yang berbeza, sebenarnya kaedah belajar pelajar itu masalahnya adalah hampir sama antara setiap tahun dengan setiap tahun. Okey, jadi maksud saya maksudnya cikgu itu sebenarnya perlu ada. Okey, perlu ada dalam simpanan mereka apa kaedah yang sesuai digunakan kerana setiap tahun
kita akan berhadapan dengan pelajar yang mempunyai perbezaan dari segi kaedah belajar. Okey, hampir sama kaedahnya. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Sekarang kan yang kita tahu COVID-19 kan, pandemik COVID-19, jadi kebanyakan secara online. Jadi apa yang bagaimana cikgu dapat mengawal daripada kesan tersebut dalam PDPR secara online? Okey, memang diakui cuti panjang akibat daripada wabak pandemik COVID-19. Kalau tahun lepas kita bercuti bermula daripada dalam pertengahan bulan 3 sehingga bulan 7, bulan Julai. Tempoh yang panjang pelajar itu bercuti, kemudian apabila sekolah dibuka semula pada bulan 7 sehinggalah pada lebih kurang dalam bulan November sekolah ditutup kembali kerana cuti PKP, dan sekarang ini pada tahun 2021 sekolah pun bermula agak lewat, okey, sekitar bulan 4 yang lalu. Kemudian sekarang ini dah tutup pula untuk tempoh hampir 5 minggu. Jadi sebenarnya masalah ini sangat memberi kesan lah, okey, terutama sekali dari segi motivasi pelajar itu untuk belajar. Walaupun sekolah dah dibuka, motivasi daripada pelajar itu untuk belajar tu boleh dilihat semakin berkurangan. Okey, kerana cuti terlalu lama menyebabkan pelajar itu berada dalam keadaan yang selesa di rumah. Okey, motivasi mereka untuk datang ke sekolah juga sangat merosot. Malahan jumlah kehadiran pelajar ke sekolah pun sangat merosot. Kerana ada dalam kalangan mereka ini apabila tempoh cuti panjang diberikan kepada mereka, ada yang sudah mula bekerja contohnya. Apabila mereka sudah bekerja, mereka ada duit di tangan, maka mereka akan lebih seronok, lebih selesa dengan kerja mereka. Mereka sayang untuk tinggalkan kerja mereka. Mereka lebih berminat untuk pergi bekerja berbanding dengan datang ke sekolah. Jadi ini secara tidak langsung sangat mengganggulah. Terutama sekali apabila kita adakan kelas secara atas talian. Okay, sepanjang cuti PKP ini dapat dilihat sambutan pelajar, kehadiran pelajar, respon pelajar semasa kelas secara atas talian ini sangat tidak memberangsangkan. Okey, ditambah bahagian besar pelajar itu datang daripada keluarga yang bukan keluarga yang berada. Okey, kalau mereka memiliki telefon bimbit sekalipun, belum tentu mereka mempunyai data internet. Okey, kalau ada data internet pun masalah pula dari segi liputan internet, coverage internet itu sendiri yang agak lemah. Okey, ini sangat mengganggu pelajar untuk belajar. Okey, jadi sudah tentu aktiviti pembelajaran itu sangat terganggu. Namun sebagai seorang cikgu, kita tidak boleh menjadikan ini sebagai alasan untuk berputus asa. Ada banyak lagi kaedah yang cikgu boleh gunakan. Kalau pelajar itu tidak mempunyai telefon bimbit ataupun mempunyai masalah internet, mungkin sebagai seorang cikgu, kita boleh buat persediaan awal, sediakan bahan kepada pelajar. Okay, mungkin sebelum kita tahu cuti PKP dilaksanakan, kita sudah serahkan kepada setiap pelajar itu bahan yang perlu mereka siapkan, mereka buat semasa berada di rumah untuk belajar secara atas talian. Okey, dan minta mereka hantar tugasan itu apabila sekolah dibuka. Okey, ataupun mungkin ada sesetengah pelajar itu tidak boleh. Masalah dari segi contohnya kita nak buat kelas secara Google Meet macam ini, okay, pelajar itu mempunyai masalah dari segi line internet, maka kita boleh gunakan kaedah secara melalui WhatsApp, melalui Telegram, okay, kita hantar makluman, kita hantar voice. Okay, kalau ada pelajar itu tidak boleh, contohnya kita bagi link YouTube untuk mereka tonton, mereka tidak boleh tonton kerana masalah internet, maka kita boleh hantar voice. Kita mengajar secara voice pesanan suara tu, voice suara tu, kita mengajar dan minta mereka dengarkan apa yang kita ingin sampaikan. Maksudnya kaedah mengajar itu kita tidak boleh guna hanya satu kaedah saja. Okey, kerana ini akan menyebabkan sebahagian pelajar yang ada masalah tidak dapat mengikuti kelas secara atas talian. Jadi kita kena pelbagaikan supaya tidak ada pelajar yang ketinggalan untuk belajar. Okey. Okey, untuk soalan nombor 6 cikgu. Okay, setiap mata pelajaran
Setiap mata pelajaran menggunakan gaya pembelajaran yang berbeza. Boleh tak cikgu terangkan bagaimana gaya pembelajaran ini diaplikasikan semasa PDP? Okey, walaupun memang diakui setiap mata pelajaran itu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, namun sebenarnya kaedah yang boleh kita guna untuk setiap subjek itu boleh dikatakan hampir sama. Okey, kerana setiap tajuk yang ada di dalam kandungan buku teks itu sebenarnya boleh kita gunakan kaedah yang sama dengan subjek-subjek yang lain. Okey, sebagai contoh kaedah kinestetik. Apabila sebut kinestetik ni, pelajar yang lebih banyak terlibat, pelajar yang mengalami sendiri perkara itu. Contohnya kalau subjek sejarah seperti yang saya sebut tadi boleh membina model, boleh membuat simulasi pilihan raya. Kalau untuk subjek sains contohnya boleh diadakan amali. Kalau untuk subjek subjek matematik, pelajar sendiri yang melaksanakan, yang membuat latihan itu, tugasan itu. Jadi sebenarnya kalau nak kata menggunakan kaedah yang berbeza untuk subjek yang berbeza sebenarnya tidak sangat, kerana setiap subjek ini ketiga-tiga kaedah auditori, kaedah visualisasi dan juga kaedah kinestetik itu sebenarnya sesuai digunakan ketiga-tiganya, cuma bezanya dari segi tajuk ataupun isi pelajaran yang ingin disampaikan kepada pelajar itu sendiri. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okey, Assalamualaikum. Yang saya hormati Cikgu Wan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adwa Afandi bin Fauzi, pelajar SNMP Sains semester 3. Jadi soalan yang saya ingin tanyakan kepada Cikgu Wan ialah setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, apakah peranan guru untuk memastikan input yang ingin disampaikan semasa sesi PDP dapat diterima oleh murid dengan baik? Okey, terima kasih. Okey, memang setiap pelajar itu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, sebagai seorang cikgu, sebenarnya kita perlu mengenal pasti. Okey, kita perlu mengenal pasti perbezaan dari segi kaedah belajar seseorang pelajar itu. Kita perlu kenal pasti apa kelebihan, apa kelemahan yang dimiliki oleh cikgu. Sebelum mula mengajar, kita perlu membuat rancangan mengajar, membuat perancangan yang sebaiknya mengikut tahap pelajar itu sendiri. Okey, sebagai contoh, setiap tahun memang setiap cikgu ini akan diberikan 3 kumpulan pelajar yang berbeza. Tidak ada cikgu yang hanya diberi mengajar untuk pelajar kelas hadapan belaka. Ada yang diberikan mengajar kelas sederhana, ada yang kelas yang lemah supaya lebih adil untuk setiap cikgu itu. Oleh itu, kaedah yang kita guna boleh dikatakan setiap tahun tu hampir sama. Jadi sebab itu seperti yang saya dah jawab tadi, maksudnya cikgu itu perlu kenal pasti kenal pasti dengan lebih baik pelajar-pelajar mereka supaya cikgu boleh membuat persediaan awal sebelum mengajar. Dan persediaan itu sebenarnya cikgu perlu simpan, perlu ada satu fail untuk disimpan, kerana pada tahun hadapan pun kita akan berhadapan dengan kumpulan pelajar yang hampir sama tetapi mungkin mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berbeza. Cumanya kaedah yang kita gunakan untuk tahun ini, apabila masuk tahun hadapan kita perlu buat penambahbaikan. Mungkin tahun ini kita guna kaedah ini, ada satu-satu kaedah yang kita gunakan, kita lihat dari segi keberkesanannya mungkin hanya sekadar 50%, 60%. Jadi tentu sekali ada kelemahan. Jadi dari segi kelemahan itu kita perlu buat penambahbaikan pada tahun yang berikutnya. Okey. Okey, Cikgu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum, Cikgu Wan kan? Saya ingin akan satu soalan yang terakhir, nombor 8. Soalan saya, ibu seharusnya memberikan penekanan yang spesifik kepada pembelajaran anak. Sebenarnya bila tentang pandemik ni, anak-anak belajar di rumah kan. So soalan saya, pada pendapat cikgu, apakah langkah yang boleh dipraktikkan oleh ibu bapa di rumah untuk mendedahkan anak-anak dengan gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan diri pelajar? Okey,
Okey, terima kasih. Okey, kalau diikutkan, kalau pada hari biasa sebelum pandemik, waktu pelajar berada di sekolah lebih kurang antara 6 hingga 7 jam sahaja. Dan selebihnya itu pelajar lebih banyak berada di rumah. Okey, jadi di sini pentingnya peranan ibu bapa untuk membuat pemantauan. Okey, pemantauan tentang proses belajar anak masing-masing. Ibu bapa, apabila ibu bapa berada di rumah itu, ibu bapa perlulah sentiasa memberi dorongan, memberi motivasi kepada pelajar itu untuk belajar. Pula dalam keadaan pandemik sekarang ini, banyak cuti PKP dan sebagainya. Jadi sudah tentu pembelajaran itu lebih banyak diadakan secara atas talian. Okey, mungkin ada pelajar itu ataupun ada keluarga itu mungkin hanya memiliki 1 atau 2 telefon bimbit, sedangkan anak yang belajar secara atas talian itu, yang masih belajar di sekolah, di universiti, mungkin ada ramai. Jadi di sini pentingnya untuk ibu bapa menyusun jadual belajar anak-anak. Mungkin untuk sesi pagi ini bagi kepada anak yang pertama dulu, kemudian tengah hari anak yang kedua. Okey, memang sangat mencabar sebenarnya. Okey, saya sendiri pun mempunyai 3 orang anak dan ketiga-tiga pun dah bersekolah, mula kelas secara atas talian. Jadi ini memang sangat sangat mencabar, terutama sekali kalau kita sendiri bekerja, anak pula apabila berada di rumah, memang sudah tentu tidak ada yang sempat untuk melihat pembelajaran anak-anak di rumah. Jadi menyebabkan kadang-kadang pada waktu petang, kadang-kadang malam baru kita boleh mula untuk memantau pembelajaran anak. Walau bagaimanapun, sejak daripada kecil sebenarnya kita perlu, sebagai ibu bapa, sejak daripada anak itu kecil sebenarnya kita sudah perlu memberi dorongan kepada anak-anak itu untuk belajar. Bukan kata memaksa, tetapi kalau kita memaksa, mereka belajar itu dalam keadaan terpaksa, bukan dalam keadaan mereka berminat. Sebaliknya, memberi motivasi, memberi dorongan kepada mereka. Kita sebenarnya sudah boleh melihat sejak daripada kecil kecenderungan anak-anak itu, minat anak-anak itu. Contohnya kalau kita lihat sejak daripada kecil anak-anak itu minat membaca, maka sebaiknya kita belilah bahan-bahan bacaan yang sesuai untuk mereka. Kalau kita lihat anak-anak kita itu minat untuk melukis, maka kita doronglah mereka untuk melukis. Kita belilah peralatan-peralatan melukis. Mungkin kita boleh hantar, kalau ada yang berada sikit, mungkin boleh hantar ke kelas melukis. Okey, jangan dihalang minat anak-anak ini, kerana apabila kita halang, secara tidak langsung, sedikit demi sedikit mereka akan mula hilang minat untuk belajar. Maka bakat mereka itu tidak dapat dikembangkan. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh anak saya sendirilah. Okey, saya lihat anak saya memang yang sulung tu berumur 9 tahun, darjah 3. Okey, memang sangat minat membaca. Okey, dia bermula dengan bacaan komik sebab saudara mara dia ada banyak komik, jadi dia bermula dengan komik. Selepas komik, dia dah mula minat membaca bahan-bahan yang lebih berat dari segi bahan pembacaan dia. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah fakta. Jadi apabila saya nampak dia minat dia tu, maka saya belikan buku. Saya belikan buku-buku berkait dengan alam semesta, planet dan sebagainya. Jadi sekarang ini saya lihat dia sentiasa bertanya. Okey, sentiasa bertanya daripada apa yang dibaca itu. Dan sebagai ibu bapa, walaupun kadang-kadang kita ni tak berapa nak tahu, tapi kita perlu juga ambil tahu, kita perlu juga baca sama apa yang dibaca supaya kita boleh menjawab apa yang ditanya oleh anak-anak. Okey, dan saya rasa setakat daripada dia darjah 1 hingga sekarang ni, saya rasa dia dah baca lebih daripada 100 hingga 200 buah buku, saya rasa. Dan dia sentiasa ulang-ulang. Maksud di sini bukan kata saya nak bangga dengan anak saya, tetapi pentingnya sebagai ibu bapa memberi dorongan. Okey, maksudnya daripada kecil tu ibu bapa dah boleh beri motivasi, beri semangat kepada anak-anak supaya minat dia itu tidak mati begitu sahaja. Okey, dan secara tidak langsung apabila mereka dah meningkat dewasa nanti, minat mereka untuk belajar itu tidak hilang. Jadi di sini pentingnya peranan daripada ibu bapa sejak daripada anak kecil itu lagi. Okey, kita perlu lihat kelebihan anak-anak kita dan kita perlu kembangkan kelebihan itu supaya menjadi satu kelebihan bagi dia.
supaya menjadi satu kelebihan bagi dia, dan minat itu tidak terhenti begitu saja. Apabila minat itu dah terhenti, maka di sinilah akan bermulanya masalah. Anak-anak itu tidak minat untuk belajar. Kenapa? Kerana dalam kepala mereka belajar pun tidak ada apa-apa ganjaran ataupun apa-apa respon daripada ibu bapa. Sebab itu pentingnya respon daripada ibu bapa, kerana kita di sekolah mungkin kita dah bagi motivasi, macam-macam motivasi kita bagi kepada pelajar, tetapi apabila pelajar itu balik ke rumah, tidak ada support daripada ibu bapa. Apabila tidak ada support daripada ibu bapa, maka susah untuk kita mencapai hasrat untuk memastikan pelajar itu minat untuk belajar dan seterusnya berjaya dalam kehidupan mereka. Okey, itu saja daripada saya untuk soalan yang terakhir ni. Terima kasih Cikgu Iwan atas cerita jawapannya. Okey, sama. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cikgu Wan sebab jawab beberapa persoalan daripada kami. Jawapan yang mudah untuk kami fahami. Terima kasih banyak Cikgu Wan. Ya, sama. Saya harap semua sahabat-sahabat semua take note jawapan daripada Cikgu Wan. Sebab bersesuaian lah dengan kita punya tajuk berkaitan dengan gaya pembelajaran kan. Jadi sangat-sangat jawapannya sangat-sangat padat bagi saya. Padat dan jelas, terang gitu. Okey, jadi untuk kata-kata akhir, saya nak minta lah Cikgu Wan untuk beri sedikit harapan, sedikit pesanan lah untuk kami yang bakal menjadi cikgu. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar daripada UPSI kerana sudi untuk menemu bual cikgu. Cikgu dah jawab sekadar apa yang cikgu tahu. Jadi cikgu harap jawapan yang cikgu bagi itu bersesuaianlah dengan soalan yang dikemukakan. Dan cikgu doakan supaya anda semua berjaya dalam pembelajaran dan seterusnya berjaya bergelar sebagai seorang cikgu yang berjaya, yang cemerlang nanti. Apabila dah berkhidmat sebagai seorang guru nanti, serahkan sepenuh jiwa kita dalam dunia pendidikan, kerana sebenarnya dunia pendidikan ni saya ada satu kata-kata yang saya terima dulu sebelum saya pada awal-awal saya bergelar sebagai seorang cikgu, yang mengatakan bahawa dunia pendidikan ini sebagai sebuah ladang ilmu, ladang pahala. Maksudnya apa yang kita ajar kepada pelajar-pelajar itu adalah sebagai satu kerja yang agak mulia, yang sangat mulia. Okey, kerana daripada ilmu yang kita ajar itu, apabila pelajar itu guna ilmu itu, maka pahala untuk kita itu berterusan sehingga bila-bila, insya-Allah. Dan pelajar-pelajar ini memang akan sentiasa mengingati dan mengenang kita sebenarnya berbanding dengan kerja-kerja lain. Okay, saya rasa kerja ini bukan sekadar kata untuk mendapatkan sumber pendapatan, tetapi juga untuk mendapatkan pahala. Dan apabila semua pelajar-pelajar, adik-adik pelajar yang berada di hadapan saya ini, apabila dah berkhidmat sebagai seorang guru nanti, apabila diberikan tugasan oleh pihak sekolah, sebaiknya jangan menolak. Okay, terimalah tugasan itu sebagai satu pengalaman, kerana pengalaman ini sangat berharga untuk kita gunakan bagi menjadikan dunia pendidikan kita ini agak lebih cemerlang. Kerana pendidikan pada hari ini, dunia pendidikan pada hari ini tidak hanya sebagai cikgu ini sebagai seorang pengajar saja, tetapi cikgu ini sebagai seorang pendidik. Okey, kerana apabila kita mempunyai ataupun kita seorang yang boleh dikatakan seorang yang jenis tidak menolak kerja, maka insya-Allah banyak kejayaan yang akan kita perolehi nanti. Okey, jangan terlalu berkira, jangan terlalu menolak kerja. Jadikan ia sebagai satu pengalaman kepada kita untuk lebih cemerlang pada masa akan datang. Kerana dunia pendidikan pada hari ini sangat memerlukan seorang guru yang cemerlang, yang tidak hanya datang ke sekolah itu sekadar nak mengajar balik kemudian cukup bulan dapatkan gaji. Jangan letak dalam kepala niat sebegitu. Okey, kerana anda semua masih lagi muda, okey, anda semua masih lagi bertenaga. Okey, timba sebanyak mungkin ilmu,
Dan insyaAllah cikgu doakan supaya apabila anda dah bekerja nanti, insyaAllah kejayaan akan mengiringi anda semua. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, sama. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sahaja sesi soal jawab kita bersama dengan Cikgu Wan. Okey, untuk yang terakhir, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Wan sebab sudi luangkan masa bersama kami pada pagi ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa yang berbaki lagi 2 hari dan juga selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin juga kepada Cikgu Wan dan juga sahabat-sahabat semua. Maaf kalau ada sepanjang saya menjadi moderator pada pagi ini ada kekurangan sikit, saya mohon maaf. Mungkin yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin.